Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi Tahun Baharu 1 Januari 2024. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka melancarkan pengkalan data utama PADU iaitu sistem yang mengandungi profil individu dan isi rumah membabitkan warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC esok. Majlis tersebut bakal bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 2 petang dengan membabitkan pembentangan mengenai PADU oleh Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dan forum bertajuk Memacu Peralihan Melalui PADU sebelum sistem berkenaan dirasmikan pada pukul 12.15 tengah hari. PADU berperanan sebagai penyediaan pengkalan data utama negara yang selamat dan komprehensif yang membolehkan analitik data lebih tepat dihasilkan serta penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data selain membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal. Dalam pada itu, kesemua rakyat yang berumur 18 tahun ke atas perlu mendaftar dan membuat semakan data di portal PADU serta mengemaskini dan mengesahkan 39 maklumat diri diperlukan. Polis akan memanggil penganjur piket aksi bertindak kepung demi Palestin di Kedutaan Amerika Syarikat susulan Perhimpunan Solidariti itu dilakukan tanpa permit. Ketika dihubungi utusan Malaysia hari ini, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Piket anjuran Sekretariat Solidariti Palestin SSP yang bermula pada Selasa lalu hingga kemarin membabitkan 48 badan bukan kerajaan NGO yang bertujuan menuntut supaya pembunuhan terhadap rakyat Palestin dihentikan, segera dilakukan gencatan senjata dan iktiraf hak rakyat Palestin untuk memiliki sebuah negara berdaulat. Piket itu sebagai respon rakyat Malaysia yang cintakan keamanan susulan serangan Israel ke atas Gaza. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2023 akan bermula pada 8 Januari ini sehingga 7 Mac depan dengan melibatkan seramai 395,870 calon yang sudah mendaftar. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berkata ia melibatkan 3 jenis ujian iaitu ujian bertutur, mendengar dan peperiksaan bertulis. Ujian bertutur Bahasa Malaysia Melayu bermula pada 8 hingga 11 Januari ini, bagi Bahasa Inggeris pula bermula pada 17 hingga 23 Januari ini. Manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pula diadakan pada 29 Januari dan peperiksaan bertulis akan bermula pada 30 Januari sehingga 7 Mac. Mengulas lanjut, SPM 2023 melibatkan 3,340 buah pusat peperiksaan di seluruh negara dan 129,636 orang petugas peperiksaan bagi memastikan kelancaran pengurusan serta pengendalian peperiksaan. KPM turut mengingatkan semua calon untuk membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan serta mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Kementerian Berkenaan berkata pihaknya juga sentiasa siap siaga dengan mekanisme dan langkah persediaan sewajarnya termasuk bekerjasama dengan agensi kerajaan lain yang berkaitan demi keselamatan serta kebajikan calon maupun petugas peperiksaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berpendapat tidak perlu menunggu tahun baru untuk berubah. Menurutnya, seseorang boleh mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik setelah mengenal pasti keburukan yang mungkin ada dalam diri masing-masing dan setiap individu seharusnya menilai diri mereka untuk beramal dengan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Sementara itu, Muhammad Sanusi menjangkakan tahun 2024 merupakan tahun yang sukar untuk semua, antaranya disebabkan perang Rusia-Ukraine yang masih belum berakhir dan akan terus menghimpit warga dunia dengan tekanan ekonomi. Beliau dalam pada itu turut mengambil iktibar pesanan Nabi SAW Muhammad Sanusi dengan mengingatkan rakyat Kedah agar berazam untuk menjadi seorang yang lebih baik demi kesejahteraan di dunia dan akhirat. Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini.
They always talk about upgrading, but it's been a year. What have they actually done? Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan seperti program Fly Siswa. Lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see it? I'm about to board the ferry to Georgetown. Born you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komite Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay, I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass without worrying about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan Jurutera Rapid telah melipat gandakan usaha mereka. Kekerapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu. Penjimatan PAS Mai 50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti kami akan terus berkhidmat untuk anda. Kita kembali lagi. Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan sebanyak 598,635 kemalangan jalan raya di seluruh negara bermula 1 Januari sehingga 30 Disember lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Nasri Omar berkata, daripada jumlah itu sebanyak 12,417 kematian dicatatkan bagi tempoh sama. Katanya Selangor mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi sebanyak lebih 100,000 kemalangan, diikuti Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak dan Negeri Sembilan. Terdahulu, Kosmo melaporkan seramai 4,378 anggota dan pegawai Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik terlibat dalam operasi ambang Tahun Baru 2024 di seluruh negara bermula pukul 8 malam semalam hingga pukul 5 pagi tadi. Alhamdulillah, umrah pada malam terakhir di tahun 2023. Itu caption penyanyi dan pelakon Indonesia Bunga Citra Lestari di dalam laman Instagram miliknya yang melahirkan rasa bersyukur dapat menunaikan umrah pada malam terakhir 2023 dan hari pertama tahun 2024. Bunga atau lebih mesra disapa BCL berangkat ke Tanah Suci semalam bersama suaminya Tiko Arya Wardana dan anak lelakinya Noah Aidan Sinclair serta ibu BCL Amy Muklis. BCL 40 tahun turut memuat naik foto kenangan di hadapan Kaabah bersama keluarganya. Mengimbau semula, suami pertama BCL iaitu Allahyarham Ashraf Sinclair pernah menyuarakan hasrat sekitar bulan Ramadan tahun 2019 untuk membawa isteri dan anaknya itu menunaikan ibadah umrah. Bagaimanapun, impian tersebut tidak sempat realisasikan apabila Ashraf dilaporkan meninggal dunia pada 18 Februari 2020 akibat serangan jantung di kediamannya di Jakarta, Indonesia. Pada 2 Disember 2023, BCL selamat mendirikan rumah tangga dengan Tiko yang juga seorang duda di sebuah resort di Bali selepas hampir 4 tahun bergelar ibu tunggal. Beralih ke berita luar negara, monarki Denmark Ratu Margrethe II mengumumkan akan turun tahta pada 14 Januari ini bagi memberi laluan kepada puteranya, putera mahkota Frederik, untuk menaiki tahta seterusnya. Ratu Margrethe yang kini berusia 83 tahun telah memerintah Denmark selama 52 tahun dan merupakan satu-satunya ratu yang bertahta di Eropah selepas kemangkatan Ratu Elizabeth II pada 8 September tahun lalu.
Baginda mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan perutusan Tahun Baharu 2024 yang disiarkan stesen televisyen Denmark selain memaklumkan faktor usia dan masalah kesihatan menjadi antara faktor baginda membuat putusan mengejut itu. Ratu paling lama bertahta di Eropah itu dikenali dengan pelbagai bakat seninya serta sangat dikasihi oleh seluruh rakyat negara itu. Sebuah kereta jenis Volvo V70 dipenuhi bunga api meletup di Belanda selepas pemandunya membuang puntung rokok ke luar tingkap. Garben, 21 tahun daripada bandar Nieuweluisen, menghisap rokok di dalam kereta dan cuba membuang puntung rokok itu ke luar tingkap. Namun ia ditiup angin lalu memasuki semula ke dalam kenderaannya menyebabkan letupan berlaku. Garben membeli 75 kg bunga api di Jerman pada Jumaat lalu untuk dibakar pada malam Tahun Baharu 2024. Rakaman kejadian memaparkan situasi kepulan asap hitam naik ke udara manakala percikan bunga api berwarna-warni meletup secara tidak terkawal ke semua arah. Seorang penumpang berjaya melarikan diri tanpa mengalami kecederaan manakala Garben melecur pada kaki dan menerima rawatan di hospital berdekatan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara diunjur kekal sederhana pada 2024, berkembang sekitar 4.5 sehingga 4.75% sekiranya ekspor negara terus menunjukkan tren penurunan terutama dalam sektor ekspor semikonduktor yang lemah. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM, Fuad Muhammad Berawi berkata, penurunan dalam ekspor adalah kesan daripada ekonomi China yang agak suram. Sementara itu, Pensyarah Kanan Universiti Keusahanan Koperasi Malaysia UKKM, Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, pertumbuhan ekonomi terus meningkat jika kestabilan politik dapat dikekalkan. Dalam pada itu, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia menjangkakan ekonomi akan lebih baik pada 2024 yang dibina melalui dasar Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara, Pelan Induk Perindustrian Baharu, Rangka Kerja Malaysia Madani dan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang merangka keutamaan dasar utamaan untuk negara. Negeri Perak menyasarkan lebih 8 juta orang kedatangan pelancong ke negeri itu setelah melancarkan Tahun Melawat Perak 2024 secara rasmi malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata, kali terakhir Tahun Melawat Perak ialah pada tahun 2017 dan mengikut perancangan, kempen sama akan diadakan semula pada tahun 2022 namun ditangguhkan akibat wabak COVID-19. Beliau turut menambah, setiap rakyat perlu memanfaatkan kegunaan media sosial untuk mempromosikan acara ini selain memaklumkan bahawa rakyat Perak berperanan sebagai duta bagi menjayakan usaha tersebut. Pelancaran itu dilakukan di Silver Lakes Village Outlet SVO malam tadi sebelum detik pukul 12.30 malam memasuki tahun 2024 semasa sambutan ambang Tahun Baharu di negeri itu. Kita ke berita sukan. Kelantan FC tidak akan beraksi di saingan Liga Super musim 2024-2025 selepas gagal mendapatkan lesen kebangsaan. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi First Instance Body FIB Syekh Muhammad Nasir Syekh Muhammad Sharif berkata, keputusan itu dibuat selepas kelab itu gagal melengkapkan 2 dokumen yang diperlukan untuk memohon lesen kebangsaan. Jelasnya, mesyuarat telah diadakan secara dalam talian semalam dan FIB membuat keputusan bahawa Kelantan FC gagal melengkapkan 2 kriteria keuangan untuk memperoleh lesen kebangsaan sekaligus menyaksikan mereka tidak layak bertanding dalam saingan Liga Super musim 2024-2025.
Bagaimanapun, Kelantan FC diberikan peluang untuk mengemukakan rayuan kepada Badan Rayuan Pelesenan Kelab MFL sebelum tarikh akhir pada 8 Januari ini terhadap keputusan FIB yang menolak permohonan mereka untuk mendapatkan lesen kebangsaan. Dalam perkembangan sama, sehingga kini pemain-pemain Kelantan FC masih berdepan tunggakan gaji meskipun saingan Liga Malaysia musim 2023 telah berakhir. Muhammad Salah akan mengetuai skuad Mesir ke Piala Negara-Negara Afrika di Ivory Coast yang bakal bermula pada 13 Januari depan sehingga 11 Februari 2024. Kesemua 27 pemain itu termasuk semua kecuali 2 pemain dalam kesebelasan utama pada final Piala Negara-Negara 2 tahun lalu apabila Mesir tewas di tangan Senegal menerusi penentuan sepakan penalti di Yaounde. Namun buat Ahmad Nabil Kokak, pemain yang berusia 22 tahun, dia dipanggil untuk mengukuhkan skuad selepas membantu pasukan B23 Mesir layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 pada Jun lalu dan turut beraksi buat kelab gergasi Kahirah Al Ahli pada Piala Dunia Kelab di Arab Saudi bulan lalu. Dalam pada itu, Mesir yang bersaing dalam kumpulan B pada kejohanan di Ivory Coast itu memulakan kempen mereka di Abidjan menentang Mozambik pada 14 Januari depan selain bakal bertemu Ghana dan Cape Verde Island pada aksi peringkat kumpulan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 2 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Semoga dengan hadirnya Tahun Baru, kita semua dapat mencapai segala yang diingini dan melalui segala rintangan dengan tabah. Sekian sahaja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum dan selamat bercuti.